Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua anak-anak Siti? Sihat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan duduk kat rumah tu duduk elok-elok ya, insya-Allah. Sambil-sambil tu kalau ada masa lapang, jangan lupa ulang kaji pelajaran, semak subjek-subjek, tajuk-tajuk yang telah belajar supaya mudah-mudahan kita tidak lupa, insya-Allah. Baik, baik sekalian, dah tengok video Ustaz yang sebelum ni berkaitan dengan pelajaran yang kelima, iaitu sifat-sifat Rasul. Faham semua? Baik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung pada tajuk yang baru, iaitu kesinambungan kepada tajuk beriman kepada Rasul, iaitu tajuk yang terakhir insya-Allah. Bagi tajuk beriman pada Rasul, iaitu kita akan sentuh berkaitan dengan ulul azmi. Ulul azmi pula insya-Allah. Okey, baik sekalian. Apa itu ulul azmi? Siapa tahu? Kan? Siapa tahu ulul azmi? Saya rasa Ustaz pernah cerita dulu dalam kelas. Ulul azmi ni apa dia? Baik. Baik sekalian, sebagai panduan, murid-murid boleh buka buku teks Tauhid pada halaman 32, halaman 33, halaman 32 dan halaman 33 saja. Ringkas sikit berkaitan dengan ulul azmi sebagai pengenalan awal. Okay, baik, kita masuk pada topik kita. Apa itu ulul azmi? Okay. Yang pertama, cuba tengok pada halaman 32. Apa yang dimaksudkan dengan ulul azmi? Baik, ulul azmi Ustaz bahagikan kepada dua supaya kita semua mudah faham. Baik, yang pertama, Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, ketahanan yang kuat dalam menempuh dugaan dan kepayahan ketika menyampaikan perintah Allah Ta'ala. Ni maksud ulul azmi yang kedua. Yang pertama, Rasul. Ulul azmi ni Allah Ta'ala pilih di kalangan Rasul. Rasul. Yang kita belajar, Rasul ni hanya ada 25. Rasul. Yang Allah pilih Rasul. Dan tugas Rasul menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi sebab tu ulul azmi ni maksud dia apa dia? Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab Rasul-Rasul ni mereka berhadapan dengan umat mereka. Nanti insya-Allah kita akan tengok siapa dia Rasul ulul azmi. Cuma untuk permulaan ni, sebagai kefahaman, murid-murid kena faham dulu apa itu ulul azmi sebelum kita masuk kepada step yang seterusnya. Sebelum kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya insya-Allah. Okay. Yang kedua, Rasul ni mesti mempunyai ketahanan yang kuat. Sebab apa? Sebab mereka ni akan diuji. Siapa yang menguji mereka? Masyarakat yang akan uji mereka. Dan ketika mana mereka menyampaikan perintah Allah, mereka akan menghadapi kesukaran, kepayahan. Sebab apa? Sebab masyarakat menolak apa yang mereka sampaikan. Ini yang dikatakan Rasul ulul azmi. Sebab tu istimewanya Rasul ulul azmi ni, daripada 25 itu, hanya beberapa orang, beberapa Rasul saja terpilih sebagai Rasul ulul azmi. Okey, sekalian, faham tak apa itu ulul azmi? Seterusnya kita tengok pada dalil. Murid boleh tengok pada halaman 33. Dalil ni sebagai penguat supaya kita faham. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahqaf yang bermaksud, ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fasbir kama sabaru ulul azm minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi murid sekalian, ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa dalam sifat sabar ni, kita kena tengok bagaimana Allah anugerahkan kepada rasul-rasul ulul azmi yang Allah Ta'ala uji mereka, uji di kalangan rasul-rasul ini untuk menyeru, mengajak umat dan masyarakat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hebat cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh
Rasul-Rasul Ulul Azmi ni nanti. Okay, seterusnya kita tengok, siapakah Rasul Ulul Azmi ni? Kan kita belajar, Rasul yang wajib kita tahu ni hanya 25. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad. Daripada 25 ini, yang terpilihnya hanyalah 5 sahaja. Okey, yang pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 25 tu Allah pilih 5 saja. Sebab apa? 5 inilah yang menghadapi dugaan cabaran yang kuat ketika mana menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi Rasul-Rasul ni digelar sebagai Ulul Azmi? Istimewa kan sekalian. Daripada 25 Allah pilih 5 je. Okey, sebab yang pertama sebagai penghormatan dan pengiktirafan daripada Allah atas keteguhan hati dan penderitaan yang mereka tempuh semasa menyampaikan risalah Allah. Yang kedua, mereka tetap bersabar dan tidak putus asa, malah sentiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Yang ketiga, mereka tidak memohon kepada Allah supaya ditimpakan azab kepada kaum yang ingkar dan zalim, walaupun mereka boleh berbuat demikian. Yang keempat, mereka ini di kalangan Rasul-Rasul ini memiliki keazaman dan keteguhan jiwa yang begitu tinggi semasa berdakwah. Allahu Akbar sekalian. Ya, kalau kita tengok satu, ya, bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kan Allah uji untuk menyembelih putera kesayangannya, yakni Nabi Allah Ismail. Allah uji juga Nabi Ibrahim menghadapi tentangan yang hebat daripada kaumnya sehingga dicampak ke dalam api. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam sabar menyeru kaumnya selama tempoh yang agak panjang. Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Firaun. Nabi Isa alaihissalam menghadapi tentangan dan ancaman musuhnya. Dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan menerima ancaman bunuh. Jadi murid sekalian, ini sebahagian daripada kisah-kisah ancaman, dugaan, cabaran yang dihadapi oleh nabi-nabi, yang dihadapi oleh Rasul Ulul Azmi. Banyak lagi. Ini sebahagian supaya murid-murid dapat gambaran insya-Allah. Jadi murid sekalian, pada tajuk Ulul Azmi ini kita fokus kepada yang pertama untuk kita tahu apa yang dikatakan dengan Ulul Azmi. So kalau orang tanya kita apa Ulul Azmi, kita boleh cakap bahawa Ulul Azmi ni paling ringkas adalah Rasul-Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi ketika mana menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilempar dengan najis. Macam-macam. Kalau nak cerita panjang, banyak kisah-kisah tersebut. Okay. Yang keduanya, bila orang tanya kita, siapa Rasul Azmi? Kita boleh sebut, Rasul Ulul Azmi ni ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi-Nabi lain Allah uji juga, tapi tidaklah sehebat sebagaimana Allah menguji